asir wa bi'atmin bil khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang berada dalam Zoom bersama kita hari ini untuk pengajian kitab Fathul Bari ataupun hadis-hadis Imam Al-Bukhari, dan juga tuan-tuan dan puan yang mengikuti daripada Facebook Masjid Kampung Siglap. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat datang dan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan tuan-tuan sihat sejahtera, senantiasa dalam rahmat Allah, senantiasa dipelihara Allah, dikurniakan takdir Allah yang baik dan dijauhkan daripada segala bahaya dan buruk dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Okey. Hari ini kita akan sambung pengajian kita pada bab yang ke-65. Ya. Bab saya tu dah siap tu. Okey. Semua kita tuan-tuan dan puan. Ada. Okey. Thank you. Normally tuan-tuan dan puan, saya minta maaf minggu sudah. Saya sebenarnya nak demam minggu lepas tu. Jadi saya ambil peluang untuk rehat dan syukur pada Allah, peluang tu memang dimanfaatkan baik. Ya. Saya minta maaf atas kesulitan yang ada pada semua. Okey, bab 65 iaitu orang yang mempersingkat solat ketika mendengar tangisan anak kecil. Kita dalam bab solat jamaah. Okey, dan hadis-hadis yang berkaitan, antaranya adalah hari inilah kita punya topik. Okey, Kak Zaitun macam biasa. Tafadhali, silakan. Bismillah. Orang yang mempersingkat solat ketika mendengar tangisan anak kecil. An Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la aqumu fi salati uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashqa ala ummihi. Tabahu Bishr bin Bakrin wa ibnul Mubaraki wa baqiyatu anil Auza'i. Dari Abu Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya aku sedang melaksanakan solat dan hendak memperpanjang solat tersebut. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku mempersingkat solatku kerana aku tidak suka apabila memberatkan ibunya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Bishr bin Bakrin dan Ibnu Al-Mubarak serta Baqiyah dari Al-Auza'i. Teruskan. An Syariq bin Abdullah qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma'u buka as-sabiyyi fayukhaffifu makhafata an tuftana ummuhu. Dari Syariq bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, aku tidak pernah salat bermakmum kepada seorang imam pun yang salatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada Nabi SAW. Apabila mendengar tangisan anak kecil, baginda pun meringankan salat kerana khawatir jika telah membuat ibu anak itu terfitnah. An Qatadah anna Anas bin Malik haddathahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fi as-salati wa ana uridu italataha fasma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. Dari Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepadanya bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku masuk dalam solat dan berkeinginan memperpanjang solat tersebut. Lalu aku pun meringankan solatku kerana aku mengetahui besarnya kesedihan ibu anak itu kerana tangisannya. An Qatadah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
inni la adkhulu fi ssalati fa uridu italataha fasma'u buka as-sabi fa atajawwazu mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi wa qala Musa haddathana abanu haddathana qatadatu haddathana Anasun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya aku masuk dalam solat dan ingin memperpanjangkannya. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku pun meringankan kerana aku mengetahui besarnya kesedihan ibu anak itu kerana tangisannya. Musa berkata, Aban bercerita kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, Anas menceritakan kepada kami dari Nabi SAW sama seperti hadis di atas. Ya, keterangan hadis. Keterangan hadis, bab orang yang mempersingkat solat ketika mendengar tangisan anak kecil. Ibnu Al-Manayyar berkata, bab-bab terdahulu mengenai meringankan solat adalah berkaitan dengan hak para makmum. Sementara judul bab ini tidak hanya berkaitan dengan makmum, tetapi menyangkut kemaslahatan selain makmum. Hanya sahaja kemaslahatan tersebut masih berkaitan dengan makmum. Inni la aqamu fi salati uridu. Sesungguhnya aku berdiri dalam solat dan hendak. Dalam riwayat Bishrun bin Bakrin disebutkan la aqumu ila salati wa ana uridu. Aku berdiri untuk solat dan aku hendak. Taba'ahu Bishru ibni Bakrin. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Bishru bin Bakrin. Riwayat yang dimaksud disebutkan beserta sanadnya oleh Imam Bukhari dalam bab keluarnya wanita ke masjid sebelum membahas pembahasan tentang solat Jumaat. Adapun riwayat Ibnu Al-Mubarak disebutkan beserta sanadnya oleh An-Nasa'i. Sedangkan riwayat Baqiyah iaitu Ibnu Al-Walid, saya belum menemukan sumbernya. Hadis ini dijadikan dalil bolehnya membawa masuk anak kecil ke dalam masjid. Akan tetapi hal itu perlu dianalisa kembali kerana adanya kemungkinan anak tersebut berada di rumah yang dekat dengan masjid sehingga tangisannya terdengar dari masjid. Di samping itu, hadis tersebut juga sebagai dalil bolehnya wanita melaksanakan solat jamaah bersama kaum laki-laki. Hadis ini juga mengandung keterangan tentang kasih sayang Nabi SAW terhadap para sahabatnya serta perhatian baginda terhadap kemaslahatan orang dewasa maupun anak kecil. Akhaffa salata kita buka sikit Zaitun. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita tadi melalui ataupun kita membaca beberapa hadis, iaitu ada hadis pertama, kedua, 3 dan 4. Kemudian baru diterangkan makna daripada ataupun maksud daripada hadis-hadis berasingan yang perlu. Okey. Dalam bab yang sama kita punya 4 hadis atau kita sebut hadis yang sama namun mempunyai periwayatan yang berbeza, ya. Di sini kita maklum periwayatan berbeza adalah bukan kerana ia melanggar salah satu sama lain, tapi dia menyokong, malahan ia mengukuhkan lagi, ia menjadikan bahawa atau menampakkan bahawa topik itu diketengahkan oleh Nabi SAW dan diketahui ramai ataupun umum. Jadi bermakna diulang dan dalam diulang diajar beberapa kali. Bermakna ada peristiwa macam kiblat bertukar. Itu berlaku sekali saja. Maknanya para sahabat yang hari itu tak sakit, yang hari itu ikut serta sembahyang jemaah sekian-sekian dan tidak musafir, maka dia menyaksikan perkara tersebut atau dia boleh meriwayatkan hadis pada ketika itu. Namun apabila berlaku peristiwa lain seperti yang ini sekarang, ya, keadaan para sahabat ni sembahyang berlainan waktu dan dinukilkan berlainan situasi, berlainan keadaan, ya, berlainan penambahan dan
atau dikurangkan. So ada, contohnya ada situasi yang memerlukan syarah ataupun penjelasan lebih lanjut. Ada situasi sekadar yang sedikit sebab mungkin kerana keadaan terang atau keadaan gelap pada sebahagian ketika. Semua saya nak kata di sini bahawa periwayatan yang berbeza. Maksudnya kalau kita baca, kalau tuan-tuan terfikir begini, kenapa ia diulang atau hampir sama? Nah, Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis-hadis ini, maknanya dia kumpulkan bab ataupun dia kumpulkan hadis-hadis berkenaan bab yang sama, dikumpulkan dalam satu bab sebagai pengukuhan. Okay? Pengukuhan ataupun dalam keadaan penjelasan lanjut. Sebab tengok hadis nombor 1. Kan disebut Nabi SAW ingin atau sedang aku melaksanakan solat dan hendak memperpanjangkan solat. Maksudnya dalam solat tersebut. Bermakna Nabi cerita kemudian. Nabi misal habis sembahyang, tadi Nabi bilang dalam solat aku nak laksanakan begini. Namun Nabi kata kerana tangisan seorang anak kecil. Itu yang tadi kita baca dalam syarah tu, ada 2 riwayat. Satu kata dalam solat, lagi satu sebut aku sedang berdiri, ingin mengerjakan solat dan memperpanjangkannya. Dalam riwayat nombor 2 tu disebut, ini mana An Syariq Ibn Abdullah, Anas bin Malik pula riwayat, dia tukil daripada Nabi SAW. So maknanya dia mengatakan hadis itu dan diriwayatkan oleh orang lain pula, mendengarkan dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Di sini apabila Nabi dalam solat dan Nabi berada dalam dan sebelum, bermakna pertama, dia adalah satu keprihatinan yang mesti ada pada seorang imam. So, bermakna imam sama ada sebelum solat dah berhasrat nak melakukan perkara tersebut, bererti dia dah merancang. Okay? Namun situasi merubah. So, imam kena ikut ataupun kena ubah dan tidak semestinya stick to apa yang dia dah rancang. Sebab kadang-kadang saya dah pernah sebut banyak kali tuan-tuan, imam mesti versatile, imam mesti faham akur dengan keadaan situasi sekeliling. Sebab imam satu barisan depan. Okay? Imam tidak dibataskan dengan pandangan-pandangan ataupun terlindung daripada nampak, dengar. Sebab di sekeliling imam tu tak ada ramai orang. Diri seorang-seorang. Jadi kesediaan imam untuk ubah seperti mana Nabi sebut tadi, Nabi waktu berdiri nak sembahyang, Nabi sudah berhasrat. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi dalam solat dan Nabi kata, Nabi aku dengar, dan Nabi boleh mempercepatkan even dalam solat. So bermakna, tuan-tuan, apabila kita menjadi imam ataupun kita berjamaah, dia tidak hanya ibadat itu berlaku antara orang yang solat dengan Tuhan saja. Dia tidak hanya pada kita sama Allah. Dia adalah pemahaman bahawa kita akur dengan keadaan sekeliling, peka dengan masyarakat, itu adalah sesuatu yang Allah suka, yang Allah SWT ingin, atau Allah SWT menjamin kemaslahatan sesiapa saja yang beribadat kepada Allah secara jamaah, atau dia panggil secara kolektif, kita sama-sama buat. Jadi kita kena tahu dalam apa pun ibadah, yang ni saya tambah, apa pun ibadat yang kita buat dan dia membabitkan kebersamaan pihak-pihak tertentu, ataupun membabitkan individu-individu, dan kemudian jadilah satu atau form as a jemaah, kita kena raikan situasi yang membabitkan, yang menyelamatkan, yang berpihak kepada keadaan ataupun
situasi yang ikut serta. Jadi saya ingat yang paling cantik sekarang ni, kalau katalah zaman Rasulullah SAW, cuma bayi nangis tu Nabi mempercepatkan. Jadi kalau zaman sekarang ni, kita bukan hanya isu dia bayi nangis, isu dia orang sakit sampai mati. Maknanya kematian meningkat, penyakit, wabak itu berleluasa. Jadi adalah pantas untuk tidak kita ketepikan gitu saja. Kerana kenapa nak solat jemaat? Ataupun kenapa nak solat jemaah? Dia tak jadi satu syiar yang melengkapkan Islam jika kita ignore atau kita pun tidak ambil peduli sama sekali. Termasuk hari ini tuan-tuan, kita semayang jamaah di masjid dan masing-masing berada dalam petak masing-masing. Itu termasuk saya cakap ni kenapa? Sebab ramai yang masih lagi tak puas hati dengan kedudukan soft hari ini, yang kita kata boleh sembahyang Jumaat tapi softnya direnggang ataupun dijarak-jarakkan. Dan bagi sebahagian ini bukan jemaah, dia bilang ini tak jadi jemaah yang lengkap. Sebab aturan yang Nabi SAW letak adalah al-jamaah, rapat-rapat. Tuan-tuan tengok ya, rapat-rapat dalam jemaah, dalam sembahyang adalah rukun kesempurnaan sembahyang. Okey. Bermakna kalau kita sembahyang jemaah dan kita datang untuk berjamaah tapi kita tak boleh rapat seperti yang dulu, bermakna something wrong with the situation. Kita boleh kumpul satu tempat tapi kita tak boleh berada dalam keadaan yang muafakat, sehingga kan kita sebelah menyebelah. Saya ambil contoh, ada sunnah Nabi kan berwangian dalam salatul jamaah. Betul Pak Cik Tarikh kan, kita mesti wangi sikit, lepas tu kita kena keadaan kita selesa. Supaya apa? Kita menyebabkan orang sebelah menyebelah tu lebih selesa. Dia bukan kerana apa kita nak berwangian syok sendiri ataupun kita nak berlawa-lawa pakai baju kurung Abang Jamil tu sendiri, tapi kita sebenarnya mewujudkan suasana yang merukunkan ataupun menjadikan sekeliling kita berasa tenang. Nah, bila timbul sunnah seperti itu, maka kalau sewaktu bebas wabak, adalah munasabah untuk kita sembahyang. Saya bukan mempertikaikan rapat-rapat soft ini wajib ke tidak. Ini apa dia panggil pelajaran yang kita ambil daripada berjamaah. Jamaah memang tak kena kalau datang renggang, tapi situasi dia aman. Kalau jamaah itu yang datang, antara of course persyariatan sembahyang jamaah tak akan gugur. Dia boleh berlaku macam mana kita sembahyang tempoh hari tuan-tuan puan, waktu raya puasa kita tarawih kat rumah, jamaah itu masih berlaku. Dan malah kata ulama dalam fatwa pun, kita meraih pahala yang sama dengan kita sembahyang di masjid. Kerana apa? Kerana jamaah itu terbentuk daripada banyaknya kumpulan-kumpulan manusia yang sembahyang dalam masa yang sama lebih kurang. Manakala kita tarawih, lepas salatul isyak, kita kan langsung tarawih. Berlaku pada masa yang hampir serentak dalam situasi berbeza. Ini saya boleh kira jamaah. Kan Kak Zaitun, sekarang saya bikin kuih. Kak Zaitun bikin kuih kan, bikin kuih ke bikin apa-apa lah. Order dia 5 set. 5 set, satu set 5 pulut. So bermakna dia 5 set 25. Kak Zaitun nak kira banyak tak tu? Itu kira bukan maksudnya banyak tu bukan order yang banyak lah, tapi order yang memerlukan dia memerlukan terlanggar saya. Order yang memerlukan kesungguhan lah. Dia tak boleh suka-suka lah buat tu. Salah masuk set tu dia akan menyebabkan komplain dan sebagainya.
Dan kat situ, tapi yang order tu satu orang je, 25 dia ambil. Jumlah dia sama tak kat situ? Sama. Tadi tu 5 orang berbeza dalam satu order, atau dalam order yang ada dibezakan kepada 5 orang. Dengan satu order himpunkan 25. Sama. Jumlah tetap dia tetap 25. So di sini kalau memang dalam syariat ya, kita maklum tuan-tuan dan puan, jamaah itu boleh berlaku demikian. Maksudnya kalau bebas waktu, bebas wabak, waktu biasa, waktu tak ada keraguan, waktu tidak memungkinkan kita syak pada satu perkara yang bahaya, maka jamaah harus macam biasa, rapat-rapat. Dia mesti menampakkan secara fizikal mesti bentuk jamaah. Tapi pada keadaan yang bahaya, walaupun dia invisible, jamaah tu tak nampak dia kumpul, tapi kesatuan jamaah tu untuk buat serentak atau istilahnya hampir serentak dan membesarkan Allah pada sembahyang itu berlaku. Masih lagi ada kesepakatan jamaah. Saya bukan nak kata tuan-tuan buat fatwa baru, kita dah tak pergi masjid dah. Tidak. Tapi saya cuba nak jawab. Saya cuba nak menyatakan bahawa ada orang cakap, sekarang kita pergi masjid, tapi kita sembahyang jauh-jauh. Jauh-jauh tu bukan jamaah. Dia kata tetap tidak dikira sebagai jamaah. Tuan-tuan, kita jangan hanya membataskan jamaah itu pada kedudukan kita sewaktu kita solat. Kita juga kena tengok walaupun sembahyang ikut petak, ya, kita masih lagi sembahyang ikut aturan imam. Sama. Kalau saya jadi imam Jumaat, tuan-tuan, kalau saya mula sembahyang, baru orang mula sembahyang, saya khutbah, orang dengar. Dia duduk dengar. Walaupun dia jauh-jauh, saya tengok masing-masing pandang mimbar. Kesatuan itu berlaku sampailah kita nak meninggalkan masjid. Bermakna habis sembahyang, dia tak boleh entrance exit yang sama. Dia kena entrance sana, exit kanan sana. Bermakna dia kena bawa plastik sendiri, bawa selipar sendiri, bawa sejadah sendiri, duduk dalam petak sendiri, dalam aturan yang dibuat oleh pihak masjid, namun diikuti semua orang. Itu nama dia jamaah juga, kesatuan. Dan tak ada orang saya tengok melawan, dia pergi jalan tempat lain. Nah, hatta tuan-tuan dan puan, macam tadi angkat tangan, hatta tuan-tuan dan puan, saya selaku imam pun nak jalan sebarang-sebarang, saya tak boleh. Saya kena ikut aturan yang masjid dah letak. Maksudnya, kalau imam jalan sebelah mana? Jalan sebelah sini. Jadi kalau imam tu sakit, dia nak desanitize, ataupun dia kata dia nak membersihkan semula tempat tu, mudah dia nak kesan mana dia jalan atau apakah tempat-tempat yang wajib dibersihkan atau kita nak kata disucikan supaya kembali masjid ini berfungsi untuk jamaah yang sama. Macam Nabi sembahyang di sini, tuan-tuan. Kita baca jelas hadis ni kat situ, betul tak? Dia benda yang clear cut. Seorang bayi nangis, Nabi SAW lajukan sikit atau Nabi mempercepatkan sedikit sembahyang Nabi, sama ada sembahyang jahar atau sembahyang sir, sama ada tidak kuat bacaan Nabi ataupun sebaliknya, tetap Nabi memantaskan duration, dia panggil had, kebiasaan Nabi sembahyang tempoh waktunya disingkatkan. Kita sembahyang Jumaat hari ni, tuan-tuan, tempoh waktu yang diberi 45 minit atau less than that. Kalau saya boleh kata, bermula saat khutbah sampailah habis khutbah cuma ada 30 minit. Malah saya tengok sebenarnya kesatuan jamaah ini, dia bukan hanya, kita dulu hanya boleh bersatu atau berjamaah sekali satu masa
satu imam 6,000 orang contoh, atau 4,000 orang. Tapi kita tak pernah terfikir kita boleh extend kesatuan itu sehingga memberi ruang kepada jamaah yang lain yang belum sampai, time dia pun belum lagi. Tapi kita semua abide dengan dia punya peraturan untuk menyebabkan yang lain pun boleh sembahyang. So dia kind of extended punya ini bagi saya, dia adalah satu usaha jamaah berjamaah menyokong jamaah yang tak ada untuk mereka solat kemudian. Dia kira invisible, tapi kita cuma boleh sembahyang, kita boleh yang nampak atau pandang kiri kanan, kita rata soft, kita bagi ruang. Announcement kata kat belakang ada lagi jemaah kita belum dapat tempat, kita diri, kita ke depan, ke belakang. Okay. Yang ni dia tak atur macam tu. Orangnya tak ada. Dia cuma bilang ada grup ni, ada grup ni. So kita kena habis within waktu ni. Semua orang bagi kerjasama. Betul, habis kena keluar pintu sana. Saya tengok malah hampir semua jemaah. Saya boleh kata semua lah tuan-tuan dia. Hampir semua ni kira saya khawatir ada berlaku je. Tapi rasanya tidak. Semua jemaah habis sembahyang Jumaat, sembahyang sunat, dan dia membataskan dia punya ibadat tu, sunat dia segera. Bermakna kita bukan hanya pada sembahyang fardu kita boleh berjemaah sekarang ni, kita dah extend jemaah itu dalam pemikiran mementingkan juga yang lain supaya jangan menyebabkan orang lain tergendala kerana kita, dan kita boleh bertolak ansur, cepat kita segerakan dan kita keluar. Saya lihat satu pencapaian pada masyarakat. Dia bukan hanya ini peluang ni sahabat tak buat, tuan-tuan Nabi. Tuan-tuan Nabi SAW tak menghadapi situasi COVID-19, tapi ada istilah wabak, ta'un dan sebagainya. Dan mesti ada langkah-langkah yang para sahabat dan Rasulullah SAW ambil. Antara yang Nabi kata apa, kalau di sana dikenakan wabak ta'un atau Allah timpakan wabak ta'un, orang yang sakit dalam jangan keluar, orang yang daripada luar jangan masuk. That is dia panggil distancing, ataupun kita kata apa, measure yang ada oleh Nabi SAW. Mungkin tidak sehebat atau sebaik peraturan yang kita ada sekarang. Jadi bermakna kita juga satu masyarakat yang untung dijumpa satu zaman, yang dijumpa satu zaman ni salat jamaah tu berlaku berkali-kali ataupun beberapa kali, dihadiri beberapa orang, yang beberapa orang ni memastikan grup yang nombor satu boleh pastikan yang nombor dua dapat sembahyang, nombor dua dapat pastikan yang nombor tiga pun mampu sembahyang, dan yang semua ketiga-tiga grup ni memastikan supaya orang lain yang tak dapat datang, dia dapat datang pula nanti. Dia pula ngalah, dia kata dia tak datang. So this is extended bagi saya. Kesatuan jemaah itu, dia bukan hanya berlaku ketika nak sembahyang. Kita sekarang ni boleh berjamaah pada minda kita dalam solat-solat besar, congregation macam Al-Jumu'ah, dan kita boleh memastikan supaya masa-masa depan tu, kawan-kawan lain tu, saudara kita Islam yang lain tu, yang tak dapat datang hari ni, dia boleh datang dan masih aman keadaan tu, dia boleh Jumaat macam mana kita Jumaat hari tu. This is bagi saya satu effort ya. Itu belum tahu lagi boleh berlaku pada satu keadaan yang boleh dipatuhi oleh pengikut atau ummah dengan sistem jamaah yang invisible, sistem jamaah yang atur, jamaah untuk sampai hari ini mampu solat Jumaat. So bermakna tuan-tuan dan puan, peristiwa Nabi ni memang betul tentang bayi yang menangis. Saya rasa kita kalau nak syarah tu pun dah biasalah, tahu. Tapi kita kena faham juga bahawa situasi, maknanya sesuatu yang terjadi. So sebelum ni kita baca dalam kita berkongsi, Nabi SAW tegur Muaz. Nabi peristiwa yang apabila orang komplain, datang orang komplain tentang imam, Nabi ambil perkiraan.
Jadi maknanya solatul jamaah memang kebersamaan dan partisipasi, involvement semua orang diambil kira, termasuklah situasi, bukan orang, situation, keadaan yang mengganggu atau menyebabkan kedudukan ramai orang ni kurang selesa, takut macam hari ni, takut, ya. Saya tu pergi semayang kat satu masjid jadi imam kat situ, saya tak payah register. Maknanya dia panggil apa kalau register masuk tu? Check in location tu. Sebab gini, sebab saya datang tu azan. Jadi kan sekarang ni dia orang azan kalau ada sunat cepat lah. Jadi staf masjid nak bawa saya pergi bilik imam. Tapi pun bukan masjid Nabi pun, bilik imam tak jauh lah dengan gate entry, entrance tu. Tapi dia kata yang sambut saya chairman. Dia kata, Ustaz, jaranglah saya tengok chairman boleh khidmat sampai depan gate tu, boleh buat masuk imam. Saya rasa saya first time lah. Pada Jumaat tu chairman sambut dari depan sampai hujung, sampai bilik imam. Dia kata, okay Ustaz, saya pas staff untuk menjaga maslahat Ustaz. Saya kata tak apa, terima kasih. Okay. So dia kasih jaminan. Dia kata gini, so dia nak lalu tu entrance yang check in punya entrance tu lah, nak check temperature. Dia kata tak payah. Dia bilang, mana dia selebriti, sama dia hari tu selebriti imam tu. Sebab dia orang pun takut kalau imam tu tak dapat naik, dia orang kena ganti satu bab lagi tu. Maknanya kalau dia orang kena naik, sawan nanti. So sampai depan tu saya tengok bagusnya, satu kali saya nampak lah, dia punya staff tu tahan. Dia kata, nanti lagi mana? Dia tanya chairman dia tahu. Yang benda ni tak boleh berlaku tahu waktu lain. Siapa boleh soal bos dia nak pergi mana? Nak buat nanti? Dia bilang, belum. Saya pun berhenti lah, saya berhenti. Kata dia, kena ambil temperature. Chairman dia jawab, yang ni saya jamin Ustaz tak demam. Saya dah tanya tadi. Saya pun nak kata, nak tembak lagi boleh. Saya pun kasih kesediaan saya lah. Saya kata, temperature lah, ambil. Chairman kata, temperature ambil. Tapi tak payah check in tu. Dia kata, nanti kalau apa-apa, saya pastikan yang Ustaz jalan mana, saya bagi tahu. Kalau Ustaz demam, dia kata, so bermakna tuan-tuan, di sini, di kesepakatan dia, bukan hanya kita berdiri, nak semayang, kita ikut aturan dia. Kita nak masuk masjid tu pun, kita dapat satu kesepakatan jamaah, tak ada favorism, dia chairman ke, dia manusia biasa ke, dia menteri pun. Kata saya semayang hari tu tuan-tuan, mereka khabarkan saya ada ahli parlimen yang semayang sama kita pada hari tu. Tak ada special arrangement for ahli parlimen. Dengan dia duduk dalam box yang ada, dia pun bawa sejadah sendiri, dia pun juga bawa plastik sendiri. Habis semayang, jemput, angkat kaki, sila keluar sendiri, check out sendiri. Tak ada sambut-sambut makan roti kirai ke apa panggil tu, tak ada. Rendang ke pun tak ada. Tak ada siapa dia nak bawa dia tour masjid, tak ada. Bermakna kita punya jamaah ini, dia mula lebih bagi saya lah, dia lebih kukuh, walaupun tanpa perlu kita bersama dalam tempat yang sama, dalam tempat yang sama, nak buat benda yang sama. Tapi kita dah sampai pada satu tahap yang Allah ajar kita, tak payah sama-sama, tapi kamu kena pastikan yang akan datang tu boleh datang sama, boleh datang lagi, dan kamu boleh datang lagi. So orang lain pun boleh jaga hak kamu dan kena faham pada situasi. Saya seronok tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok benda ni. Saya nampak dia, sebab saya tengok dua situasi. Kita semayang Jumaat dengan kehadiran 50 orang, kemudian dapat sekarang 100 orang satu ketika, dalam satu masa. Bila masjid tu besar, tuan-tuan nampak dia tingkat 1, tingkat 2. Ataupun ada tuan-tuan nampak masjid besar, dia section dia 2. Macam Masjid Al-Amin, dia panjang 30 soft. Jadi petak depan section 1 direnggangkan dengan beberapa soft, kemudian datang section 2. Saya tengok yang datang ni, tak kira dia kulit coklat ke,
hitam ke, putih ke, yang pakai kain pelikat, yang atas songkok, yang atas kepala songkok, ke sapu tangan ke, yang datang tu pakai tie ke, yang datang tu kain gombang ke, dia merentasi semua latar belakang jemaah yang ikut satu SOP. Itu luar biasa. Ikut satu SOP. Saya sampai hari ni, kalau sembahyang Jumaat, belum disalam oleh siapa-siapa. Kecuali seorang itu, salam saya terkejut saya. So, saya pun nak lari juga, tuan-tuan. Sama, imam pun takut juga. Dia atas maksud apa, tuan-tuan, saya tak kena, saya tak kena apa-apa rule yang masjid kata, ustaz jangan gini, jangan gitu. Sama, imam akan faham yang sama. Imam tak bawa sejadah, sembahyang kosong gitu lah. Tuan-tuan, kena alas apa-apa? Saya alas, saya punya sapu tangan, pernah. Saya bawa towel. Dalam satu masjid tu, masjid kata tak boleh. Towel ni tak boleh pakai. SOP je, towel ni tak boleh. So, kita kena ganti ustaz punya towel. Buat pertama kali hidup saya, tuan-tuan. Masjid hadiah saya sejadah. Hadiah. Dia kata, ni ustaz ambil, kita hadiah. Jadi, ada kesepakatan kat situ. Yang saya lihat sangat indah lah. Kebiasaan norma baru yang menjadikan kita 24 jam merasakan apa itu jemaah, kesatuan sembahyang dan extended kesatuan sembahyang itu kepada selain waktu sembahyang. Kena jaga tempat tu, kena pastikan itu, kena pastikan ini. Jadi indahlah tuan-tuan di sini ya keadaan ni. So, saya nak menyatakan bahawa sungguh pun hadis ini hadis yang nampak narrow down kepada situation. Tapi hadis itu boleh juga kita extend kepada kefahaman seperti hari ini. Saya bukan kata dasar atas maksud tak nak lagi sembahyang dengan soft yang dapat dengan apa kata apa keadaan yang lalu. Bukan tak nak. Tapi tuan-tuan, saya sampai hari ini, mana last week saya imam Jumaat, saya tak nampak soft lenggang, soft bengkok. Semua soft lurus walaupun renggang. This is irony lah bagi saya. Dulu rapat, otak kita tak boleh register, suara straight. Dia punya feeling terus so straight tu, dia boleh kena tenung, imam nak kena panggil, orang sampai bersisir pendapat. Yang ada semuanya sebelah dia kata apa, dia kenapa di kaki dia kenapa nak kena dekat dengan saya. Dia sampai isu dia apa, dia tak tahu renggang sikit ke. Padahal sunnah tu yang kita tak boleh register secara logiknya dekat. Tapi Allah ajar kita sekarang, kau jauh-jauh, baru kamu tahu. Bila kamu tahu jauh-jauh tu, dan kamu masih jaga. Saya tengok orang-orang buat ibadat dalam kotak tu je. Nak baca Quran dalam kotak tu, ada masjid yang alasan kotak tu dengan permukaan yang berbeza, maksudnya ditaruh macam kain ke apa. Ada masjid yang memang dia kotakkan tu squastik je. Memang raw, just kotakkan, boxing aja. Apapun situasi, tetap kita sama dalam kita beribadat. So saya selalu kata istau, lurus dan tetap di tempat anda. So kita faham bahawa sistem jamaah atau kesempurnaan solat berlaku dengan redha Allah kena renggang, tapi dalam satu bangunan sedikit orang namun tak boleh buat sesuka hati mengikut sistem itu A sampai Z. Dan imam tak boleh khutbah lama. Bermakna imam kena menyegerakan khutbah yang pendek. Kemudian tak sembahyang pun saya tengok tidaklah kita boleh sesuka hati. Tak ada orang lambat, tak ada, semua dalam time. Kalau sebelum ni kena komplain imam lambat atau Bilal pun saya tengok masuk ajar juga tuan-tuan. Maksudnya semua tu pada keadaan dan sistem yang betul. Azan dulu kalau sekali, isu azan sekali Jumaat, itu isu dia besar sampai membabitkan ini Wahabi, Sufi.
hari ni berkali-kali jadi Wahabi, diam je semua. Berkali-kali, maknanya hatta semayang Jumaat kita sekali je, yang pertama azannya 2 kali. Azan, solat sunat, khutbah, salam, azan. Salam untuk khutbah, azan. Khutbah nombor 2, nombor 3 tak ada azan pre kepada Jumaat tu. Terus imam naik, saya jalan terus naik mimbar, Assalamualaikum, azan untuk Jumaat. Sebiji zaman Nabi SAW. Maknanya tak ada bezanya, sebiji. Seorang pun tak bangun bangkit daripada kalangan asatizah baik juga daripada kalangan orang-orang awam, bahawa kita sekarang ni terpengaruh dengan mana-mana puak. Tak ada. Kesatuan tu difahami dan dihormati. Dan hari tu saya solat satu masjid ni, kata tu dia tak ada selawat pun antara 2 khutbah, kerana SOP masjid tu cuba reduce apa-apa yang menambah atau yang contribute kepada exit timing. So alhamdulillah, dan tak ada orang komplain Muiz. Kalau sebelum ni Bilal tu tak berbunyi, mesti naik nama Muiz, harum lah orang kata. Kat naik nama komplain tu mesti harum lah, sebab harum. Tapi tak ada, dan orang mula faham. So bermakna Allah buka ruang bukan hanya kita berjamaah extended values yang kita perolehi, but knowledge pun kita jadi faham. Bermakna kita akan lebih senang lepas ni kalau kita menghadapi situasi lain, untuk kita faham kesatuan, faham apa itu ilmu, apa itu kepelbagaian, buat gini, buat gitu, boleh diterima. Yang dulu satu masanya kedegilan kita tu tinggi daripada ilmu yang kita ada, atau kebodohan yang kita tolak tu, atau yang kita tak nak, degil tu. Tapi Allah jadikan dia naluri, dan hari ini norma. Dia bukan naluri je, jadi norma. Datang masjid mana pun kita akan cuba faham keadaan, bukan cuba fikir dan banding. Cuba faham, oh masjid ni gini. Sebab saya sekarang ni kena khutbah, kena pakai pelitup, pakai mask, tak boleh buka, semayang pun tak boleh buka. Jadi saya masukkan mic dalam pelitup tu. Seorang pun tak datang tanya saya setakat ni, sponge mikrofon tu tukar tak? Sebab imam 3 orang. Sponge tu ditukar, ataupun dia orang sanitize ke tidak, ataupun dia bersihkan ke tidak. Contoh dia bersihkan sebenarnya, ada masjid yang bersihkan. Sebab ramai juga imam yang takut mati. Sebab imam yang pakai mic yang sama. Tuan-tuan jadi jemaah untung sebenarnya, tak payah pakai mic pun. Kita kena share common area yang, common things yang, items yang digunakan oleh imam sebelum tu. Dan mikrofon ni dia sangat dekat di mulut, sangat dekat. Tuan-tuan so announcement ke apa benda lah, ada yang belakang tabir, so dia tak perlu nak pakai mask tu pasal tak ada orang. Dan digunakan sama ada terpusing, tak ada. Alhamdulillah so far. Dan so far so good lah. Allah Subhanahu Wa Taala belum jadikan sesuatu yang unpredictable, tak terjangka oleh kita, situasi itu sampaikan merosakkan image Islam yang ada pada hari ini. Jadi syukur pada Allah Tuhan. Hatta kita yang belajar di masjid pun memakmurkan masjid. Tanpa masjid, kita ni sedang menyokong masjid kampus Siglap. Dan kita tak menyokong masjid kampus Siglap hanya bila kita datang. Kita tak datang sekarang ni, kita masih boleh sokong masjid kampus Siglap. Dan apabila ceramah ni terakam, dia akan ditonton oleh orang lain pula kemudian, yang terus boleh menyokong juga. So it is a barakah effort, tuan-tuan ya. Kesatuan yang ada ni, dia tak perlu hari ni jamaah yang kita panggil jamaah adalah tak perlu kepada kita kumpul ramai, kita buat benda sama, kita kena seragam, baju kena sama colour, tak payah. Itu satu masa dulu. Kita sekarang punya norma kebiasaan yang berjamaah, kelompok dia sikit.
Sikit, nanti kita form jadi ramai. Sekarang saya dekat dalam Zoom ni berapa orang ada? 25 ni di join atau digabung dengan yang sedang menonton FB di Masjid Siglap. Yang tu ada berapa watch lagi, saya tak pasti. Katalah ada lagi, kita ambil lah kata ada 100 yang akan watch atau 50. Akan di watch lagi atau ditonton lagi, kemudian jadi form, dia jadi apa tuan-tuan? Watch yang ada adalah 2,000 let's say. Yang tak pernah kita terfikir dulu, waktu kita ke masjid yang boleh menjangkau jumlah kesatuan jamaah yang ikuti program masjid dan menyokong masjid sampai number macam tu. Saya rasa kita kena akur benda ni. Syukur, akur, malah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Dia hadza min fadli rabbi. Satu kelebihan yang Allah bagi. Liyabluwani ashkuru am akfur, kata Nabi Sulaiman dalam lisannya. Sama ada aku ni bersyukur atau aku ni nak mempersoalkan selalu, mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Ya, tuan-tuan dan puan, saya tengok masjid mula faham orang pun mula faham masjid. Dia jadi satu kebiasaan yang disepakati oleh semua orang dalam dunia ini, ya. Saya tengok bukan kita je belajar online. MP meet people session pun online. MP duduk rumah dia dengan kertas dia, buatlah sendiri. Dulu kan semua orang buat. Ada orang kiri kanan, dia ambil air lah, kertas, bagai. Kita kena beratur. Hari ni tak payah beratur kita tunggu je dalam Zoom. Duduk, makan kuaci, tengok TV. Masuk je muka kita, zap, jumpa MP. Depan mata jumpa MP tu. Tak ada pilih-pilih bulu ke apa, kasta, darjat. Siapa masuk dulu, siapa kira dulu, dia jumpa tu bercakap muka bertentang mata dalam skrin. Cakap je. Semua orang dalam situasi yang sama, saya rasa hari ini, tanpa boleh memilih. Kerana apa? Allah nak kita ada faham, akur dengan sistem kesatuan yang ada untuk mementingkan kemaslahatan semua orang dan semua keadaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So kalau kita kata tadi, kesimpulan saya pada hadis ini adalah Nabi mengajar kita bahawa meraihkan keadaan itu sangat penting, dan satu kemestian, kerana Nabi sendiri tidak pernah gagal untuk memastikan SOP ini Nabi santuni. Malah dalam beberapa riwayat yang ada dan situasi yang berbeza, malah ditambah tadi dalam syarah tadi oleh Imam Ibnu Munayyar. Sebab apa? Bukan hanya anak yang nangis dalam masjid, mak dia bawa, tapi anak yang rumah berdekatan masjid yang nangis, mak dia tinggalkan sekejap untuk dia sembahyang jemaah. Mungkin kakak dia jaga ke, anak yang lain jaga, dia nangis. Masjid, rumah tu anak dia nangis, dengar suara masjid, maknanya rumah ni dekat. Mak dia kena balik. Sembahyang tu dipantaskan. So tuan-tuan, luar biasa. Bermakna ulama dulu, mereka sudah faham situasi tu. Dia tak payah ada COVID, dia faham. Kita, sebab Allah nak kena fahamkan, ambil COVID ni dulu, bukan faham. So bermakna kita punya sikit jalan jauh lah, tapi mempunyai kefahaman yang sama. Saya ramailah saya jumpa pakcik-pakcik yang redha dengan keadaan. Dia bilang apa? Tak apalah Ustaz, saya sekali pun belum dapat sembahyang Jumaat, tak apa, saya pun umur 65. Saya duduk rumah lah. Saya bagi, dia soft, dia bunyi dia very soft. Allah dah softenkan ramai orang dan boleh faham. Kita tak pernah boleh faham situasi ni, tuan-tuan. Sebabnya, kalau semua orang nak datang je pun tak jadi. Semua orang nak imam je pun tak jadi. Hatta sekarang ni asatiza pun, saya tak dengar lah apa-apa cerita yang kita boleh kata apa, asyik imam dia itu je. Tak ada. Dia kalau kau boleh tolong, kau tolonglah. Aku pun perlu rehat. Orang faham dah. Sikit demam sekarang, duduk rumah ni diam. Duduk rumah, tak ada nak pergi mana-mana dah. Pergi mana nak kami? Tak ada lagi mana. Duduk nak pergi masjid, tak ada. So kita dalam situasi yang bersistem
tanpa perlu sistem depan mata. Kita sudah mula faham dengan itu, tanda syukur tuan-tuan. Itu tanda syukur pada Allah SWT, dan itu membabitkan agama kita dan iman. Sebab kita buat kerana Allah. Kita tak buat kerana orang lain. Kita follow tu kerana Allah. Kita selamatkan sembahyang Jumaat tu sebab ada 2-3 masjid yang kena kan kat situ. Setiap hari ada beberapa kali kan yang masjid ditutup next day. Antaranya Masjid Sultan yang ditutup sembahyang Jumaat ni tak ada. Maka orang bersusah payah sekarang ni, siapa-siapa yang pergi memastikan dah isteri dia yang tak pergi Jumaat tu pun pesan, awak demam, awak elok tak payah pergi, nanti tutup Masjid Sultan tu lagi. So bermakna dulu orang yang semayang je yang nak datang tu perlu ambil kira. Sekarang yang tak pergi pun ambil kira yang nak pergi. So dia extended secara automatik, dan secara tak langsung kita sebenarnya sepakatlah dalam kehidupan kita, baik kehidupan biasa maupun kehidupan beribadah yang saya anggap sekarang ni dia satu perkara yang luar biasa. Alhamdulillah. So maknanya Bibi tadi nangis. Dulu public zaman Nabi faham, oh walaupun tak ada Bibi nangis dalam masjid, luar masjid berdekatan, imam akan mempercepatkan. Dan tak ada orang pergi tanya Rasulullah, hai Rasulullah, sebenarnya hari ni imam tipis? Tak ada. Sebenarnya laju hari ni? Tak ada. Tak ada masyarakat pada ketika itu yang mempersoalkan benda penting untuk ditangani, tapi dipersoalkan kerana apa alasan dia? Kerana Allah. Sebab kita ada satu ketika orang tanya, apa nak takut mati? Semua tanya Allah. Allah bagi penyakit, Allah suruh semayang. Jadi katanya semayang je lah. Dua-dua Allah kasih. Jadi kalau mati nama dia takdir Allah. Dah nampak depan mata dia tuan-tuan, meninggal 84,000, baru dia tahu. Dan angka tu dah apa dia kat situ, WHO bagi berapa sekarang angka kat situ kematian punca COVID-19 kat situ, tahu berapa million dah? Tak tahu. Saya pun tak ingat, terlepas lah. Tiap hari belum 1 juta, tapi dah mana bulan-bulan lepas. So sekarang ni pasti sudah. Dan kita pun tahu dia bukan hanya Allah bagi, Allah yang bagi sakit, Allah yang bagi situasi. Kita pun faham Allah mahu kita selamatkan keadaan tu, dan mesti datang effort tu daripada kita. Kat situ tolong saya baca perenggan 1, 2, 3, 4, 5. Akhaffa salatan wala atamma. Silakan kat situ. Akhaffa salatan wala atamma, lebih ringan solatnya dan lebih sempurna. Imam Muslim meriwayatkan hadis di atas hingga kalimat ini melalui jalur Ismail bin Ja'far dari Syarik. Adapun kelanjutannya, maka Abu Damrah telah menyepakati Sulaiman bin Bilal dalam meriwayatkannya sebagaimana disebutkan oleh Al-Ismaili. Fayukhaffafu, maka baginda meringankan. Imam Muslim menjelaskan cara Nabi meringankan solat tersebut sebagaimana dalam riwayatnya, fayaqra'u bisuratil qasirah. Maka baginda membaca suratil qasirah. Okey, betul. Maka baginda membaca surah yang pendek. Lalu Ibnu Abi Syaibah menjelaskan lebih rinci lagi melalui riwayat Abdurrahman bin Thabit dengan lafaz annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fil rak'atil ula bi surati tawilah. Fasami'a bi suratin tawilah. Fasami'a buka'a sabiyyi faqara'a bithaniyati bithalathi ayat. Sesungguhnya baginda membaca surah yang panjang pada rakaat pertama, lalu mendengar tangisan anak kecil, maka baginda membaca 3 ayat pada rakaat kedua. Riwayat ini mursal, iaitu tidak menyebutkan perawi yang menukil dari Nabi SAW. Pada riwayat ni, maknanya yang ditukil ni Nabi baca panjang rakaat pertama, second rakaat jadi 3 ayat. Riwayat ini mursal, tapi tak bermakna Nabi tak memendekkan. Yang 3 dengan panjang jauh kata tuan. Maknanya kalau ini shorten, kalau ikut apa disebut fiction ni disebut gini. Saya suka yang ni disebut lebih ringan solatnya dan lebih sempurna. Tuan-tuan, kita ni kalau saya diberi ceramah masa
kuliah 15 minit syarah hadis ni. Terkebil-kebil juga nak cakap tu. Nak kena plan for it, and saya nak kena prioritize yang utama. Okay, point dia kena straight. Dia tak boleh nak fahamkan extra pun. Dia tak boleh nak. So saya kena struggle. Okay. Tapi dia beri masa ruang lebih. Saya punya masa lebih untuk cakap lah. Saya lebih senang. Tak ada pressure. Tapi di sini nampak ibadat yang utama dalam Islam. Dia adalah, dia tak kira quantity atau duration. Dia kira apa? Pelaksanaan dia yang berkualiti itu penting. Bermakna kalau saya sembahyang Zuhur 4 rakaat, kalau banding dengan kaum dulu mungkin 50 rakaat di Zuhur je. Tapi Allah tak pandang yang 50 ke 4. Kuantiti ni manusia yang ukur. Allah tak ukur kuantiti. Sebab tu dalam hadis ada sebut yang hamba Allah ni dia masuk syurga kerana rahmat Allah. Sebab tu Allah tak kira kuantiti. Kuantiti yang ada hari ni semua sikit. Zuhur sikit, semayang pun 17 rakaat satu hari. Sikit lah. Kita makan tu kilo kalori tu. Kalori je saya belum kira lagi yang zat-zat dengan sedapnya lain. Puasa setahun 30 hari. Bermakna 365 hari Allah not even ambil half of it. Allah cuma ambil a portion of it. Just a small portion of it. Zakat, it is 2.5 dan ulama yang kira 2.5 jadikan dia number 2.5, which is 2.5 is nothing actually dengan harta yang kita ada. But Allah tak sebut dia 2.5. Allah jadikan, sebab Allah maha mencipta. Allah tahu manusia kalau buat harta dia berkira 0.5 pun dia kira. Maknanya this is less, I should get more. Ni maknanya kau bagi aku tipu aku lah. Dia kira ni. Saya tengok lah kalau orang kata apa, ada orang kata racist, dia kata apa, kalau dia ni memang bangsa ni memang berkira betul. Kita pergi kedai balance portion, semua orang faham, so saya tu ambil. Dia tak ada, lu Melayu lah berkira. Orang di India lagi berkira. Orang tahu dia hak dia kasih balik. So kita punya ibadat, it's not, Allah Ta'ala tak pernah impose apa-apa yang kita mengerti jumlahnya banyak. Haji wajib sekali je. Padahal musim haji tahu kan. Kalau sekarang nak hidup sampai 100 lebih tadi, umur. Kalau Pak Haji Osman tadi doakan dia sihat sampai 100 lebih tau. Letih juga dia nak hidup tu Pak Haji Osman. Sebab dia, situasi dia adalah haji dia walaupun dia 100 lebih kali hidup, 100 lebih kali jumpa, tetap sekali je wajib. So tuan-tuan dan puan, korban pun, hatta kalau tuan-tuan tengok kekah, ya, anak lelaki sunnah dia 2, perempuan 1. Yang saya cuba fahamkan jemaah adalah kesyukuran. Kenapa dia jadi 2 tu? Sebab kesyukuran ekstra dia tu. Sebab ni harapan bangsa. Bukan nak kata anak perempuan tak ada harapan bangsa. So bermakna dia adalah tanggungjawab. Sebab tu kesyukuran dia ekstra. Allah ajar kita, Allah bagi more responsibilities, but then Allah bagi kita faham syukur pun kena lebih. Which is bukan itu yang kita nak. Tuan-tuan, kalau kita kena jadi ahli parlimen tapi tak ada gaji, tak ada orang nak jadi ahli parlimen. Semua orang tolak dia. Engkau je dah tanding, tak ada yang gaduh. Sebab ada imbalan. Jadi kita dalam sistem Allah tak ada quantity lebih, atau dia panggil apa? Utama, more than quality. It will be always quality above sesuatu benda. Maknanya anak kecil sembahyang laju pun sembahyang. Anak orang tua sembahyang lama pun sembahyang. Tapi ada satu kaedah dalam Islam, ahli ibadat, kalau dia ibadat dia rajin, ilmu dia tak ada, sia-sia. Dengan dia, ilmu dia, beribadat dengan ilmu 1 kali je. Tak payah sembahyang 1 rakaat, dia lebih daripada yang
yang 100 tadi. Sebab makna Allah ajar kita achievement. Dia tak tertakluk kepada sesuatu yang kamu boleh tangible kira. Tapi kamu faham lah achievement tu boleh, sebab tu kita boleh expect orang hari ni berubah. Semalam bang, tengok dia mengong kat tempat lain, buat dosa, buat itu, buat ni. Hari ni dia semayang dalam masjid. Macam Allah dah bagi kita faham that the reality dalam hidup adalah bukan kamu ramai-ramai datang tu bagus. Kamu jadi tak rindu masjid. Dulu orang pergi masjid, toilet pun tak boleh pakai betul. Fahamkan? Flush, ibu-ibu jangan pam tisu wanita dalam tandas wanita. Sekarang nak masuk tu pun nak register. Dia tahu siapa masuk, siapa keluar, siapa pam tu. Silap-silap 25 makji tu 25 dia telefon. Suruh tolong kasih apa? Tandas sumbat tu tak sumbat. Baru tahu. Kita sampai jaga kebersihan kerana nak orang lain sihat. Hari ni kita bukan nak kira kepala siapa degil. Kita kena kira apa? Sudah, kita ramai-ramai buat je yang menyejahterakan situasi. Itu yang saya baca tadi tu, atau kata baca tadi adalah akhafu, atau kita kata apa, Nabi pasti ringankan. Walaupun hadis tadi, hadis tu riwayat tu je, dia adalah mursal yang tak boleh diterima, tak sampai jalur dia pada Nabi SAW. Tapi hadis lain yang menyokong perkara tersebut cukup banyak. Saya hari itu semayang kat rumah jemaah dengan kawan saya kat situ. Saya baca surah apa ya? At-Tariq, surah As-Sama'i wat-Tariq. So, ujung dia famahilil kafirina amhilhum ruwaidah. Saya membaca lah famahilil kafirina amhilhum. Saya beri jemaah bertegur saya. Dia sebut famahilil kafirina, ada satu ayat dia baca surah lain. Saya fikir ini dah nak habis ni. Saya dah habis, kenapa surah yang dibaca ni agak melelong ke lain ni. Saya fikir, saya baca balik tapi saya tak ikut dia. Habis semayang, dia kata gini, minta maaf tersalah surah pula kot. Dia kata tersalah surah dan ganggu, dia bilang. So bermakna tuan-tuan, kita hari ni lebih appreciate lah kita punya jamaah. Kita rasa tanggungjawab. Dah tanggungjawab tu silap kan. Bertanggungjawab pula nak minta maaf. Kalau dulu, ya Allah, degil manusia luar biasa tuan-tuan. Selipar tak tahu susun dekat masjid tu, tak tahu susun. Orang cerita susun selipar, dia jawab, kalau selipar pun nak kena susun, ingat kita ni apa, dalam kemami ke? Dia akan mempertikaikan lagi. Malah hari ni manusia hidup dia lebih tenang lah, dalam keadaan yang dia faham, tak boleh nak lari mana, nak kena tanggungjawab semua. Saya rasa ini adalah kesantunan yang ada pada hadis ni. Walaupun dia bukan hadis yang subjek dia, tapi kita faham Nabi buat juga benda yang lain. Kita boleh akur dan usaha untuk cari lebih keutamaan daripada jalan-jalan yang lain. This is a very positive vibes. Kalau lah semua orang hidup dalam dunia ni dengan vibes yang macam ni, kita tak ada dalam nama macam Donald Trump, Donald Duck, semua tu tak ada. So mana, ataupun istilahnya orang yang mementingkan perut sendiri, orang yang tak dengar jirannya menangis, orang yang tak tahu anak jiran tak makan, sedangkan dia makan yang enak dan sangat. Kita hari ni sampai tahu orang lain yang jauh tak makan pun kita prihatin dengan keadaan tersebut. Ini dia panggil al-jamaah, kesatuan, ataupun himpunan, ataupun kita panggil usaha untuk bersama, kebersamaan yang ada dalam kehidupan hari ini. So sebab Nabi kata dalam hadis tu, Nabi tak nak ibu dia berasa susah, atau dalam satu riwayat sebut merasa sedih. Maknanya tak ada orang ambil kira tentang sebelum tu. Datangnya Islam dengan new introduction, walaupun ibunya semayang bawa anaknya, nangisnya anak ni tak hanya dipikirkan ganggu jemaah, extended kepada ibunya rasa susah. Kenapa? Sebab anak dia nak angkat, dia tak boleh nak angkat.
budak ni demam tak demam, nangis tu, budak suara kuat pergi nangis, anak-anak dia nangis sampai merah muka, sampai kadang hilang suara kan. Kita tengok sampai dia nangis tu suara tak ada. Dia senyap waktu tu. Yang dia nak Allah, ni anak, ni Allah. Tuan-tuan, saya yakin tak ada seorang pun boleh berjaya situasi ni antara anak dia bayi dengan Allah. Allah kata korban salah satu. Kamu pilih satu, anak ke Allah. Saya mungkin tak bukan kita lelaki bukan yang melahirkan. Kita boleh jawab anak. Sebab kita jawab Tuhan. Sebab kita tak rasa sakit tu. Dan tak rasa intiman dekat tu. Intim, rasa very close to the son or to the daughter atau children yang kita kandungkan. Suatu ibu-ibu ada naluri yang anak dia susah, dia tak nampak, dia tak tahu, dia rasa susah hati tu anak dia. That close yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita bagi pilihan, Allah tak pernah bagi pilihan ni, kita lagi tak boleh bagi kerana tidak adil. Kamu pilih Allah, kamu pilih bayi 5 bulan, anak kamu ke aku? So Allah tak letak kita kat kancah mulut buaya atau mulut naga. Jadi jangan letak benda tu. Dan ibadat tu adalah bukan hanya quality, atau tadi saya sebut quantity bukan, tapi ianya quality. Namun ibadah yang berkualiti tu, dia mesti complement sekeliling, baru dia jadi quality. So dia bukan ibadat yang syok sendiri. Whoever syok sendiri before this, saya tengok banyak orang syok sendiri sebab ni. Kalau tuan-tuan saya ambil, kalau majlis di masjid, tahlil cukup. Tahlil, baca Yasin tu, yang tukang baca tekong dia ni, ya Allah, dia nak baca hari ni gear 5 ni suka. Baca laju-laju macam ni Syakban. Yasin Al-Quran Hakim Nagaram Musalim Suratul Mustaqim, suka hati dia lah. Dia tak ada hukum tajwid ke. Hari ni bila undang-undang tu berlaku, dia akan dekat Zoom kan, dia seorang je baca, dia 2 orang, dia tahu dah apa nama dia haus, dengan apa nama mencungap, dia pun faham tu apa mencungap tu, dia boleh baca slow-slow, dia jadi faham sistem. Dia jadi faham apa tuan-tuan, puan. Dulu kan orang kalau istilah dia nak panjangkan, dia panjangkan selawat dalam majlis ilmu. Majlis ilmu datang tapi jadi menyanyi. Dia tak faham tu majlis ilmu ke majlis menyanyi, atau majlis selawat atau majlis ilmu. Jadi dia dulu tu berlaku. Sekarang ni tak ada orang nak show sendiri depan kamera ni. Buat show sendiri, sendiri sawan, sendiri syok, sendiri jawab, sendiri letih, sendiri gembira, sendiri kecewa. Jadi dia apa? Meraihkan apa yang public really perlu. Dia bukan meraihkan apa yang aku nak buat. Dia meraihkan apa yang orang nak dengar. Itu penting. Sebab apa? Sekarang market dia, kalau saya istilahkan seller or buyer market dia market bias. Dia bukan market seller. Datang lagi lah. Dan kualiti ibadat tu, dia memang terletak kepada itu. Sebab kita nak kena sell Islam. Bias kat luar banyak. Kita boleh je, produk saya, produk yang paling bagus. Orang akan tanya, sebab apa? Dulu kita ngada-ngada lah, kita jawab apa? Nak beli-beli. Tak nak beli sudah. Saya ada gini-gini. Memang kita buat gini apa? Dan kebiasaan kita. Sekarang ni kita raihkan apa buyer ni nak cakap. Kita nak kena jaga ni, jaga tu. Baru faham di sana ada kualiti. Dalam semua urusan yang mementingkan quality over public punya, bukan over, quality to include, to be included dalam situasi quality itu adalah public punya consideration. This is awesome lah tuan-tuan, bagi saya this is luar biasa lah ya, yang Nabi SAW dah tunjukkan awal. Cuma kita tak sampai akal kita untuk mengandaikan sedemikian. Namun bila kita lalui susah tu, kita faham benda tu, gini rupanya Rasulullah SAW. Maka dia melengkapkan, saya punya tambahan umum, dia melengkapkan keindahan sunnah. Yang sebelum ni ada orang kritik kita, dia kata apa? Sunnah makan pakai tangan 3 jari tu tak valid pada semua lauk. Tapi tuan-tuan, kita akan faham
kenapa 3 jari tu kalau kita fikir tu, dia sebenarnya bukan makan yang tamak. Makan 3 jari, tak boleh makan banyak at a time. Saya cubit je lauk tu. Jadi saya masukkan dalam mulut, benda yang takkan boleh tercekik. Portion dia adalah using 3 fingers, tak boleh tercekik. Kita gaul 5 ni, masuk ni 5 plus segenggam ni. Itu yang tercekik fishball tu. Ada orang mati tercekik fishball. So bermakna dia bukan hanya itu. Kita pun boleh faham sekarang ni 3 jari tu bahawa kamu makan hak yang kamu punya, share lah kat orang lain juga. Sebaru kita mula mengerti dan kita mula faham. Kata tabligh tu, keterangan hadis bab jika sudah ni apa pula ni? Kalau Ustaz ni actually mungkin terlompatnya 367 tapi dia sebelah bawah. Actually dia sebelah atas. Okey. So maknanya kalau ni habis dia apa kat situ? Kesimpulan dia. Kesimpulannya adalah perbezaan pendapat dalam mazhab. Kat situ baca kan? Tolong. Okey. Lalu bagaimana mungkin salah satunya dikiaskan kepada yang lain? Dia melanjutkan, dalam masalah ini terdapat perubahan maksud yang hendak dicapai kerana sikap demikian telah membebani orang banyak untuk satu orang. Akan tetapi mungkin dikatakan pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Battal hanya berlaku dalam batasan yang tidak memberatkan jamaah. Pembatasan demikian telah dikemukakan oleh Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr. Sedangkan pendapat Ibnu Battal telah dikemukakan oleh Al-Qattabi sebelumnya, iaitu apabila diperbolehkan meringkas solat kerana suatu kepentingan yang bersifat duniawi, maka memperpanjang solat kerana kepentingan ukhrawi tentu lebih diperbolehkan. Namun, perbandingan ini ditanggapi oleh Al-Qurtubi bahawa memperpanjang solat pada kondisi demikian bererti menambah amalan yang tidak diperlukan dalam solat. Berbeza halnya dengan meringkas solat yang diperlukan. Mengenai masalah ini telah dinukil perbezaan pendapat dalam mazhab Syafi'i serta perincian yang lebih detail. Namun An-Nawawi mengatakan bahawa hal itu disukai secara mutlak. Sementara Al-Muhamili, maknanya penambahan yang pengurangan yang berlaku untuk raikan ibu tadi dan anak dia adalah secara mutlak. Dia tak payah ikut situasi. Dunia ke, akhirat ke, kerana Allah ke, kerana tadi pun berdering ke, let it be. So, raikan kerana kehidupan kamu. Kemudian Kak Zaitun? Mengenai masalah ini telah dinukil perbezaan pendapat dalam mazhab Syafi'i serta perincian yang lebih mendetail. Namun An-Nawawi mengatakan bahawa hal itu disukai secara mutlak. Sementara Al-Muhamili dalam kitab At-Tajrid menukil pendapat yang menjelaskan makruhnya hal itu menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Ini pula yang menjadi pandangan Al-Auza'i, Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Muhammad bin Al-Hasan berkata, aku khawatir bila perbuatan itu masuk kategori syirik. Maknanya mengutamakan selain Allah. Maknanya urusan selain Allah. So ulama sepakat memang boleh. Dan malah seperti Imam Syafi'i dalam satu riwayat disebutkan setelah apa? Kerana Imam Ibn Hajar mazhab beliau adalah Asy-Syafi'i. Lepas tu beliau quote rahimahullah, Asy-Syafi'i itu segera. So bermakna apa pun saya contohkan kita ada tetamu. Saya jadi imam, saya ada tetamu nak datang. Saya lajukan saya imam Zuhur. Possible? So ada keperluan, tak payahlah keperluan je kerana Allah, kerana isteri saya nak sembahyang, saya kena jaga anak. Tak perlu. Malah kesian anak kita tunggu lama. Birthday dia nak makan kek, dia tak tunggu kita sampai balik jemaah. Menyegerakan balik itu adalah, saya kata segera kali laju sikit untuk apa? Memenuhi keperluan mak kita kat rumah. Ni anak-anak yang mak bapak dengan dia ataupun mak di ziarah. Di sembahyang jemaah, tak payah fikir kerana Allah atau tidak. By default dalam solatul jemaah, keperluan itu tak sama. Saya punya keperluan, saya kena makan 5 kilo ini, atau orang lain tak perlu tu. Ada orang tak makan ubat, sakit pun tidak. Dan kita ni makan ubat, sakitnya tak baik, tak pelik kan tuan-tuan. Sakitnya gitu juga.
Tambah ubat lagi ada, doktor bilang tambah dosis, tambahlah kita berikut. Tapi tidak menafikan bahawa effort kita untuk sembuh tu yang Allah bagi pahala. Dia bukan Allah bagi pahala ikut sakit apa, berapa hari tahan. Dia bukan ada calculation yang macam tu. It is not apa dia bagi tuan-tuan, dijadikan sebagai satu sistem atau dilihat sebagai kau kena sakit yang ni baru kau ahli syurga. Sakit ni demam pun boleh selamat dari syurga, kanser lagi boleh. Maksud maknanya apa? Kalau kanser tahap 4 lagi boleh dapat syurga, sakitnya tak tertanggung dan sebagainya. Demam pendek, tak adalah sakit sampai kanser tu dia habis, tapi in a short while atau period boleh meninggal. Now not only demam boleh meninggal, kita boleh bunuh orang kalau kita demam, tak pakai pelitup, keluar pergi sembang sana sini makan, dan tak buat distancing ataupun tak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang individu yang kena selamatkan dunia. Demam pendek boleh menyebabkan kematian 1000 orang. Allah bagi tahu kita, yang ni kamu kena faham. So maknanya tuan-tuan, saya sebut sekali lagi, Allah takkan tuntut kita pada hak manusia atau kerana sesuatu yang kita buat tu manusia perlu. Allah takkan tanya balik, kenapa kau lebihkan orang lebihi aku. Sebab syariat Allah adalah yang kamu melebihkan tu pun adalah aku yang cipta atas dasar sistem tu. Aku nak kamu hidup sebagai khalifah. Khalifah ni makna khalifatan fil ard. Okay. Maksud dia yang receive, yang terima tugas kemudian. Maknanya saya terima dari Kak Zaitun. Kak Zaitun yang bertugas dahulu. Saya terima tu, saya sambung execute. Susah jumpa ketua yang execute benda lama. Dia akan sampai kat dia, ditukar. Dan kita pun faham, tukar tu bukanlah tukar yang bermaksud dia tak suka sistem lama, tapi dia nak suit the new system yang kita kena raikan. So, tuan-tuan puan luar biasa lah saya tengok kalau kita faham betul-betul kehidupan atau ulama khilaf pun. Dulu kita faham ulama khilaf is mazhab engkau, mazhab aku, mazhab aku. Sekarang ni baru kita faham ulama khilaf adalah untuk kita hidup sejahtera. Pentingnya faham mazhab orang lain atau tahu apakah amalan yang dibuat oleh mereka pada mazhab yang lain, kerana kita hari ini pun terpaksa ikut dia sebab sakit. Baru tahu dah sakit Allah bagi, baru faham, saya kata tadi, baru faham, oh sedekah tak payah tabung, sedekah dia pay now. Sebab saya pun, saya bukan masjid, saya dapat banyak hadiah, saya tengok nama saya pun tak kenal, saya doakan je. Tapi tuan-tuan, apalagi masjid, maknanya yang satu ketika pentadbir dia fikir, macam mana kita nak survive. But then, walaupun sekarang ni dia tahu ada defisit pada perbelanjaan mereka, tetap dia operate. Dia kata apa? Tak apa, dia kerana Allah. Seorang dah tak macam berkira bagai pada situasi-situasi yang tertentu. Tadi Kak Zaitun baca belum habis kan? Dah. Ada bed dah. So okey, sebenarnya sempurna lah. Kita faham. Terima kasih Kak Zaitun. Kita dah boleh tutup hadis ni tuan-tuan. Bermakna rumusan yang saya bagi tadi semua tu adalah kaedah yang Nabi tunjukkan pada sistem sembahyang yang meraihkan bayi nangis kepada extended. Nabi kata, Nabi sebut secara literally kita faham, kerana tidak mahu ataupun merasakan apa yang ibu itu susah hati bila anak dia nangis, plus anak-anak yang berdekatan untuk diraihkan. So bermakna extended Islam punya amal ni, dia tuan-tuan kena lalui, dan lalui tuan-tuan kena fahami baru tuan-tuan boleh memperpanjangkan kebaikan ibadat itu kepada orang lain. Hari ni orang yang tak ngumpat, kadang-kadang dia kritik orang mengumpat, lagi ngumpat dia daripada yang mengumpat tu. Maknanya dia kata,
Saya takkan join di bidang 24 ni. Buat dosa kering. Nak masuk syurga pun susah. Padahal dia tu ahli syurga tu. Cara dia cakap tu macam tak welcome kita je masuk syurga. Atau kalau dia cakap, saya bukan apa, nak syurga tu sebelah awak. Lain lagi. So cara dia cakap tu adalah cara yang sombong dalam kefahaman dia tak buat dosa. Tapi Allah didik balik, kaedah hadis ni didik kita juga. Faham keadaan tu, extend sepanjang yang kamu boleh. Situasinya baby nangis. Baby nangis tak susah tuan-tuan, mak dia cubit dah dia. Ataupun ambil kain, tutup mulut anak tu, biar lemas. Tak bunyi langsung lepas tu. Boleh je, tapi Allah bagi apa? Extension tu, dia extended till luar masjid. Alhamdulillah, kita untung kita merasakan keadaan tu hari ni lah. Syukur kepada Allah daripada sunnah tu. Wallahu'alam bisawab. Ada apa-apa nak tanya? Silakan, tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan yang di... mana kak? Sila. Kat ni, dekat chat. Tak, dia hantar direct dengan kat sana. Okey, Kak tu bacakan. Assalamualaikum, dia kata. Bagaimanakah solat para nabi-nabi sebelum Rasulullah mensyariatkan solat 5 waktu sehari? Bagaimana syariat? Bagaimanakah solat para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan solat 5 waktu dalam sehari? Maknanya cara para anbiya lain, sebab syariat berlaku banyak kali tuan-tuan, syariat itu berubah. Okay. Apa yang tidak berubah dalam semua risalah atau tugas yang para anbiya pikul ialah urusan pengisaan Allah dan akidah. Dia yang confirm tukar ialah syariat, maknanya pelaksanaan kepada agama. So maknanya pelaksanaan ni pelbagai. Kita sekarang ni nak nikah, kena jumpa kadi. Kadi salam. Kita faham juga syariat itu adalah kadi mesti dilantik. Kadi tak boleh dia lantik di sendiri. Itu bukan kadi, itu dia. Itu dia banyak penyakit. Kita juga kena faham sekarang ni. Faham. Nikah yang online possible. Nikah yang dulu mana ada orang faham nikah di 20 orang. Sekarang ni semua faham 20 orang je boleh datang nikah tu. Yang lain tak ada, kecil-kecil hati bagai tak ada. Maknanya bapa saudara kita tu kalau dulu, saya pun punya bapa saudara yang sensitif kat situ. Tak cakap lah. Kalau sakit tak cakap dia marah. Maknanya dia kata sakit tapi tak bilang. Kita pula sakit baru nak bilang. Sekarang ni dia faham. Sakit jangan ziarah. Tu yang tak pergi hospital tu. Baru hospital tak pening kepala. Selama-lama ni pening pula hospital, tak faham dengan kita. Sampai hospital pun buat kopitiam. Nak kasih faham orang, datang sini. Duduk sini. Kau datang ke sana, kau pergi makan sini. So sekarang orang faham. Orang boleh nak wish doa je dari jauh. So saya nak kata tadi, syariat tu memang beza. Tapi syariat tadi, dia tak jadi kayu ukur. So kalau soalan tanya bagaimana? Pelbagai, sehingga ada yang sembahyang 50 waktu dalam sehari. Seperti mana dalam hadis, apabila Nabi bertembung dengan Nabi Musa atau Nabi-Nabi. Sebab dalam langit kategori tu, Nabi-Nabi. Allah nak ajar Nabi Muhammad SAW bahawa ada layer yang kamu tengok, cara mereka mengisahkan Allah, pelaksanaan perundangan tak sama. Tobat, tolak, jatuh bawah bukit. Berkacai mayat, tu tobat. Sekarang kita tak tobat macam tu. So semayang tu kalau makcik tanya saya, secara spesifik bagaimana, saya tak punya jawapan. Tapi saya juga menyatakan daripada dalil zahir Nabi kata tak sama. Jadi Allah bagi syariat ni ikut zaman, dan paling mencabar syariat kita sebab syariat kita sampai kiamat kena relevan. So kita nak kena faham how to deliver supaya dia relevan till kiamat. Umat Nabi Musa senang. Yahudi tu semua hanyut habis. Umat Nabi Yusuf, bapak dia sama kat tu, Ishaq. Yaqub, Nabi Yaqub. Tuan-tuan pernah terbayang, saya nak ceramah itu, saya baca terfikir. Dua orang Nabi yang bertugas satu masa, Yusuf dan Yaqub.
anak beranak, tak rasa ke itu kroni? Anak beranak, dan takkanlah Allah nak lantik pasal kroni kan? Tapi tak ada orang komplit. Ini kronisma. Bapa mewariskan kepada anak. Dan situasi tu, jadi anak dan bapa tu duduk menjalankan tugas. Tapi anak tu kena culik. Bapa ni nangis sayang sampai apa Kak Zaitun? Buta. Kak Zaitun tak terfikir ke yang Nabi Yaakob tidak menyantuni takdir Allah, tapi sayang anak dia lebih. Sampai buta nangis. Tuan-tuan hari ni, siapa yang buta? Katakan saya, suami meninggal, buta mata dia. Nangis. Akhirnya dia meninggal. Apa kita nak buta Ustaz? Kahwin lagi lah kau dapat. Contoh. So bermakna kita adik faham sistem tu adalah, saya nak kata, kalau kita tanya sistem dia apa, sistem dia adalah, saya jawab, saya tak tahu jumlah. Saya jawab, sistem dia adalah yang suitable for situation. Yang bagaimana saya tak boleh elaborate kenapa Nabi Yaakob nangis sampai buta yang saya kena fahamkan slow. Macam tu lah saya fahamkan. Saya tak boleh nak elaborate apa dia solat dia, pukul berapa. Sebab kita akan menafsirkan mengikut apa yang kita ada hari ni. Sebab orang dulu mungkin boleh semayang 50 waktu. Sebab dia apa, dah habis semayang Zuhur, kipas, duduk depan isteri. Bagaimana? Tak mana Foodpanda mana dia. Dia nak baca buku. Dia tak perlu, dia ibadat dia fikir dia situ-situ je. Beza dengan hari ni lah. So maknanya tuan-tuan puan confirm, khusus pada yang tanya, confirm cara mereka beribadat suitable tu zaman tu, dan saya tak tahu Allah Alam berapa. Okay, tapi dasar akidah tak pernah tukar. Stay. La ilaha illallah. Okay, terima kasih. Siapa lagi nak tanya silakan. Ni bagus kalau tak ada tanya, maknanya ada Chan ni makan cepat. Kak Zita masak apa hari ni? Hari ni tak masak, belum masak Ustaz. Belum. Tak masak. Semua petang. Nak keluar petang? Tak, semua balik petang. Okay, bagus je tu. Sebenarnya pagi Kak Zita makan yang bukan fresh cook lah. Apa-apa yang ada makan. Petang nanti nak masak tu sekali budak-budak lah. Betul. Menantu sihat. Menantu baru itulah kata tu nak sambung tadi yang Ustaz cakap tentang apa tu menjaga kemaslahatan masyarakat. Sila. Muiz baru employ dia jadi safe distancing officer di masjid, tapi at the same time antara job scope dia adalah untuk yang tadi Ustaz cakap lah, mikrofon tu disanitize ke apa ke. Masya-Allah. Antara job scope ialah untuk menjaga kebajikan dan keselamatan bukan saja jamaah tetapi juga staff. Maknanya mereka nanti orang macam ni jaga staff juga. Jaga staff juga. Bagus ya tuan-tuan. So saya ingat staff pun susah mereka. Sampai masa dia pula dia pun dijaga. So dia ramai ke? Dia nanti ramai ke kat situ? Yang Kak Datin tahu baru-baru ni ada 2-3 masjid bahagian west. Yang ada Syakirin. Dia panggil apa? Distancing officer? Safe distancing officer, tapi job scope dia is to supervise perjalanan masjid, bererti menjaga kemaslahatan, keselamatan, kebajikan jemaah dan juga staff. Bagus. To ensure that maknanya yang datang tu sihat, tidak membawa tidak apa tu ada penyakit menyebabkan betul. Wah, tahniah berarti. Ini menantunya baru hari tu. Ayah saya. Okay. Dia tak tolong ayah dia. Maksudnya ayah dia menjaga kan? Tutup menjaga saya. Tak. Ayah dia menjaga sebab abang yang sulung tu Amir ada. Amir. Sama Rudi. Rudi. Okay. So yang kecil ni tak payah pergi kedai kan? So maknanya walaupun 3 ustaz, tapi satu duduk dapur dengan bapak dia tu masak. 4 orang Ustaz. 4 lelaki. Okay. Yang nombor 4 abang besar sekali. Yang nombor 3 Amir Hamzah. Amir yang satu besar abang dia first kan? Tu first Amiruddin. Second? Itu Amirullah. Lepas tu Amiruddin. Lepas tu Amir Hamzah. Kira menantu akak yang Amir Hamzah tu lah. Amrullah. Tu lompat pula menantu kita. Tapi apa pun kita salam dia lah. Sebab bagi saya kerja dia tu kerja fardu kifayah. Penting. Allah Alam. Pak Cik Tarikh mana Pak Cik Tarikh? Tak ada apa-apa hari ni. Dia keluar lah.
Dah keluar. Awal dia berangkat pergi. Ada Pak Haji Tarikh Abdul Hamid. Ada. Oh, ada bawah-bawah. Ada kat bawah. So bermakna tuan-tuan dan puan, saya buat kira kita pun dah habis. Since kita ada soalan jawapan, kata mungkin tuan-tuan perlu digest atau mungkin tuan-tuan mengerti betul hari ni. Jadi baguslah saya atas dasar zon ini kita boleh berdiskus lebih berat lagi lepas ni pada isu-isu yang mendatang, sebab kita mula faham, dan ilmu hari ini ilmu yang dicari, bukan ilmu yang datang bergolek tak hargai. So ilmu hari ini dicari dengan keikhlasan, dicari dengan kekurangan untuk menyempurnakan kehidupan. So tuan-tuan, dalam kehidupan mesti terbalik baru dia jadi. Dia tak terbalik, dia tak jadi. Dia mesti contradicting baru jadi. Maknanya ironi dia adalah itu ibadat yang paling tinggi. Walaupun orang menyakitkan hati kita, anak-anak kita durhaka, tapi kita ada seorang ibu yang tak berhenti mendoakan kebaikan anak dia. So this is dia sistem tu dia jadi orang baru faham hari ni. Orang dulu boleh wujudkan sistem tak bersyarat untuk buat baik. Orang sekarang bersyarat nak buat baik. Tapi kita sampai pada satu had Allah bagi, walaupun kamu disakiti, kamu masih boleh buat baik. So dia jadi slower, naik sikit demi sikit demi sikit untuk manusia hidup aman, sejahtera dengan Allah dan sejahtera aman dengan manusia dalam kehidupan bumi ini. Wallahu a'lam bisawab. Saya tutup tuan-tuan. Terima kasih kepada masjid. Ustaz. Yes, saya. Wajah Mak Syed. Maaf Ustaz. Yes, tak apa, no problem. Ya. Thank you. Ni apa ni, dari segi segala SOP sangat baiklah. Saya wajib pandangkan di masjid kita kan. Ya. Tapi satu saya agak-agak risau kalau benda ni berpanjangan. Apa dia Pakcik? Kalau benda ni berpanjangan, COVID ni berpanjangan. Jadi orang kita berfikirkan nanti orang ambil sambil lewa untuk ke masjid. Jadi mereka jadi macam lemak gitu. Kata, tak pergi masjid pun tak apalah, dia kata. Undang-undang dia kata. Jadi saya fikirkan lama-lama nanti mungkin lah, tapi tak maulah. Possibility adalah. Na'udzubillah, kita tak mau perkara ni berlaku lah. Nanti orang yang tak suka pergi masjid, langsung hati dia tu tak terbuka untuk ke masjid. Bagaimana? Saya Wajah Mat, kalau saya beri respon sikit. Tempoh hari ada seorang kawan saya ini di dalam keadaan bermasalah. Jadi dia kata dia tak boleh tinggalkan masjid untuk tolong, kata dia, sebab dia kata perlu dah untuk dia ada situ. Saya pun cakap gini, tapi mak dia komplain. Mak dia kata dia semenjak kerja masjid ni, dia tak punya masa untuk mak dia. Jadi dia kata mak dia kata mak dia kata dah tak macam orang dah sekarang ni. Kerja balik lambat, betul, kerja balik penat, dia benar melepak, tidurnya dia bilang, dengan nak refresh lagi, nak generate new idea dia bilang. Jadi mak tu mula rasa sebut berkali-kali dia tak dapat anak dia punya time. So anak dia pula kata kat saya, tak apalah, dia kata sebab aku sibukkan kerja masjid gini-gini, mak aku kena faham. Tuan-tuan dan puan, ibu tu saya kan faham dah, dia akan cakap tak ada time, tapi dia tak pernah halang anak dia serve rumah Allah. Bukan kerana Allah lebih hebat, tapi kerana umum. Dia tahu Allah hebat kalau anak dia duduk kat depan mata dia je. Kalau dia kata dengan anak dia, kau jangan pergi mana-mana, mak nak kau seminggu duduk depan mata mak je. Kau boleh bangun pergi kencing, balik qada hajat, mandi, duduk balik sini. Dia tahu Allah akan redha dia kerana tindakan dia tu adalah selepas mentaati Allah, kena taat Rasul. Ibu bapa kita antara yang ya betul. Tapi tetap Pak Jamat dia bagi apa? Pergilah ke masjid, tak apa. Sebab ada satu keyakinan. Ini saya nak jawab tu. Apabila dia tahu dia tu sendiri Allah jaga, pentadbiran dia tu, kemuliaan di seorang ibu tu Allah jaga. Bermakna anak dia kalau dilepaskan ke mana-mana pun, macam ibu Al-Imam Al-Bukhari mewakafkan Al-Imam Al-Bukhari kepada Islam. Sampai hari ni ibu dia mulia. Saya akan selalu sebut Imam Bukhari ni ibu punca dia punya
jasa atau punca keilmuan Al-Bukhari atau Al-Imam Syafi'i. Atau ibu dia wadak dia dia nak keluar daripada Palestin, istilahnya Gaza hari ni, untuk dia cari ilmu. Ibu dia pesan, ni jangan pergi rumah. Okay. Sebab dia tahu dia wakaf tu dia akan balik. So maksud saya Pak Jamat, kalau kita risau yang tadi buat orang tak nak pergi masjid tu, tapi saya tengok sekarang ni walaupun orang boleh pergi masjid, masih belum semua orang mampu pergi masjid. Kalau kerisauan untuk kata orang jadi lali, tak nak ke masjid, saya tak terbayang pula. Tapi saya nampak banyak apa yang lalu masjid tengok dia luar. Jadi dalam hati dia, lama tak masuk masjid ni. Maknanya bila Allah atur perkara tersebut berpanjangan ataupun yang pendek, Allah atur dia dengan satu sistem yang komplement masjid atau yang komplement situasi. So Pak Jamat, insyaAllah Pak Jamat, na'udzubillah min zalik lah. Yang rasa lemak tu tak nak pergi dan sangat complacent, tak nak pergi, happy-nya tak pergi, tapi dia pun sebenarnya kalau masjid buka, dia pun akan jadi part of sistem yang seronok pergi. Kalau Allah nak buat lah. Jadi saya cakap ni mungkin Pak Jamat, dia more on ke apa ya, pergantungan kita tu pada Allah. Tapi kalau effort wise, of course saya pun nak dia wabak ni cepat habis, cepat normal biasa. But then still kita pun under the uncertainties terlalu banyak lah Pak Jamat, tak boleh nak agak bila pun. Itulah. Wallahualam, itu jawapan saya yang ada saya ada. Pak Jamat nak tambah lagi sila. Ustaz. Pak Cik itu ada satu lah. Satu, kita kadang kalau semayang ke masjid ada rapat-rapat kan, enggang kemudian jemaah patut kita nak masjid kita sunat rapat. Betul. Kenapa masjid boleh adopt satu cara bila tiap-tiap orang yang masuk sana tu dah screen semua, spray kan apa tu yang anti convict ni, boleh ada merapat-rapat. Bukan? Betul. Bunuh konvik semua tu boleh rapat-rapat. Kenapa kita mesti jarang-jarang lagi? Satu tindakan boleh buat. Macam-macam orang nak pergi space tu, masuk dalam angin ke apa ke tu. Clear apanya. Dia nak hilangkan dia macam apa? Particles yang menyebabkan. Nak hilangkan konvik tu. Pak Haji tadi, saya cakap ni bukan nak jawab soalan Pak Haji tadi. Tapi saya nak bahawa Pak Haji tadi faham keadaan kalau jadi gitu. Saya ni mengalami gini. Dulu khatib Jumaat kalau ada panel depan tu, dia boleh khutbah buka mask. Masjid yang tak ada panel tu, saya pergi masjid Mutakin masa tu kena berbungkus bangkai tu, pakai shield, pakai mask, mikrofon 2 nak selit, suara tak keluar. Saya jadi belajar satu lagi pula. Sekarang ni masjid walaupun ada panel, kena cakap mask on. You have to wear your mask. Khutbah pakai mask ni Pak Haji tadi, wallahi susah. Saya rasa susah. Cakap senang, nak bercakap orang tak dengar, kita punya feeling kacau. Tak ada clarity when kita cakap. Ada clarity. Betul Pak Haji tadi. Saya fikir, susah ni. Saya dah tak fikir saya cakap orang tak dengar, tapi saya fikir apa orang nak dengar. Yang saya boleh faham Pak Haji tadi, kalau kita pula katalah kita lalu satu vacuum area tu, nanti dia jadi banyak syarat yang kita kena. Let's talk, tak gitu, tak gini, tapi kamu boleh dekat. Macam naik bas public, kena bilang apa? Naik bas public jangan berbual-bual. Kalau jumpa saudara pun ngangguk je. Jangan sembang. Pasal apa? Distance dia dekat. Lepas tu dia kena jaga extra punya precaution lah. Dia ada pergi ada balik Pak Haji tadi. Bagi saya pula, bukan tak setuju dengan Pak Haji tadi. Pak Haji tadi pendapat valid. Saya pula biar dia renggang. Sebab not everybody boleh understand the rule or boleh digest the system, follow the system. Bila dia balik kepada sistem yang ringan dan mudah.
Tapi kena tukar cara. Dia macam, buat je lah. Apa tak dia buat pula? Kita dekat-dekat masalahnya bukan mati pun. Tengok Indonesia. Indonesia masih sebenarnya ni dekat-dekat saya rasa masih. Banyak tempat tak ada pun mati sebab kerajaan Indonesia tak report. Itu je. Kalau dia report, saya ingat kita pun dengar pun sawan juga. Banyak yang meninggal di negara Arab. Kata makji-makji cakap dengan saya, bagus agak dia bilang, minum air teh manis, kuih manis, sikit kencing manis tak ada. Apa pula makji pergi hospital Arab, makji tak tahu baca dia punya poster. Yang meninggal pasal kencing manis, hari-hari berapa minit satu. Sebab agak minum teh manis. Kuih Arab, saya tak pernah jumpa kuih Arab yang tawar tak ada apa. Arab yang meninggal pasal kencing manis tak banyak. Sebab apa kita kata? Tak ada pula orang potong kaki. Sebab dia tak sampai potong kaki je, dia sampai potong kepala. Dia punya Allah bagi tu, potong sekali nyawa dia pergi. Doktor kata takdir Allah. Jadi report dia lah semua atas ajal dan takdir yang Allah tentukan. Maka meninggallah dia. Kes pun close. Doktor pun duduk lihat. So mana nak kata gini Pak Cik tadi? Kalau kita dekat-dekat ada extra punya punya precaution punya kita kena follow. Nanti orang tak follow, mudarat dia banyak. Saya macam gembira at the moment, dia jauh sikit. Tapi dia rindu sebenarnya. Saya bila pusing belakang, kadang ada jemaah kita kenal tau. Dia jadi tersangkut dalam box lagi. Dia patut biasa nak peluk kita. Dia kata, dia dah Ustaz, kau dia gini 10 kali dia gini. Saya pun kena jawab, saya sama lah. Saya sekali je waktu tadi, orang tu salam. Saya pusing, tiba-tiba dia dah sampai, dia udah duit pula waktu tadi. Kita pula duit dah, kata nak ambil. Saya buat kacau kawan-kawan saya kata, dalam banyak-banyak benda kan, apa yang kau orang rindu kat masjid ni? Kita pergi dulu. Dia kata, orang salam tu lah, kita dalam tak salam. Saya pula hari tu, saya tengok nak salam tu, spontan, tak sempat nak tengok kamera pun. Saya pun salam dia, saya kata salam-salam ni kan, ni sensitifnya isu ni lah, saya kata. Lepas tu saya pun masuk di imam, cari sanitizer tu, saya bersihkan tangan. So maksud saya Pak Cik tadi, it's proven bila kita longgarkan benda, orang yang tak beri kerjasama selalu problem. Pak Cik tadi tak problem. Pak Cik tadi pegang cokmah, faham undang-undang. Pak Cik tadi akan follow sistem tu A to Z. But there are people yang asal sembrono, lagi kasih dekat, lagi mati cepat. Nanti payah ni. Jadi itu cadangan Pak Cik tadi. Tapi mudah-mudahan kalau ada baik dia boleh consider lah. Tapi kalau tak mampu lagi, it is beyond our control. Thank you Pak Cik tadi. Pak Cik Faruk nak cakap ke? Pak Cik Faruk unmute your microphone. Pak Cik Faruk kena unmute. I tak dengar Pak Cik. Yes Pak Cik, please. Melarang kita sembahyang jarang-jarang gitu. Kenapa? Tak melarang kita. Islam. Gitu. Tidak. Tidak, habis apa lagi? Ini Pak Cik Faruk jawab tadi tu. Maknanya pada keadaan yang memerlukan, memang kena jarang. Pak Cik Faruk, saya tambah sikit je. Allah ajar kita renggang ni bila mati. Bila kita dapat satu benda, kira saya dapat nikmat, dapat kereta baru, kunci tu saya pegang. Allah ajar kita renggang tu bila dia rosak, dia mati, hilang. Yang manusia kena slowly understand and accept. Acceptance is important daripada faham. Ataupun acceptance is dia punya main dalam cerita ni. Dia bukan apa dia? Redha, betul. Dia bukan satu benda yang harta tu sayangnya. Nak orang kalau dia cinta pada satu benda, dia akan macam cara saya masuk. Tapi bila dia sampai tahap redha, mak dia ke, bapak dia ke, dia pergi pun dia kena faham, aku kena pergi dulu. So renggang ni, dia pun Pak Cik tarik, cantik renggang ni, sekali-sekali kita faham. Biar dia faham, esok-esok kalau dia rapat balik tu, dia rapek betul lah kata orang Islam. Tindih-tindih kata orang. Doket betul tu. Dia buat tu, saya ingat setan pun menyesal lah, kalau hidup lagi 10 tahun, COVID ni baik. Setan tu rasa hidup tahun tu batch yang paling duka lah.
Kalau semayang, memang tak ada ruang sikit pun nak selit dia, tak ada. Tak boleh nak selit. Asal banyak orang kau faham apa? Penghargaan tu akan timbul. Allahuakbar. Saya rasa keadaan tu banyak benda lagi kita rindu sini. Pak tak boleh nak buat apa ke? Okey, terima kasih Pak Cimano, terima kasih Pak Citali, Pak Jamat, Kak Zaitun baca ya. Hatta semua tuan-tuan dan puan yang hadir dengan saya hari ini, untuk kita juga beri motivasi pada orang lain yang follow Masjid Kampung Siglap. Teruskan menyokong masjid tuan-tuan dengan doa tuan-tuan penting. Doa orang yang dalam keadaan diuji Allah, doa yang makbul. Doa kita hari ini, doa Allah sangat kabulkan sebab mendoakan tanpa pengetahuan, dalam keadaan saling mendoakan namun tak berjumpa. Dia sistem yang Allah bagi renggang tapi dia sangat-sangat disukai. Jadi teruskan doakan Masjid Kampung Siglap dan semua kaki tangan masjid, kita sebagai jemaah masjid. Allah kurnia semua orang kesabaran, Allah kurnia semua orang kefahaman, mengerti keadaan dan menyokong walaupun kita sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama mengharungi kesenangan dan kemudahan dan sama-sama mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan, selamat lihat semua tuan. Terima kasih Ustaz.